InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang sedang ikuti boleh respon kalau suara jelas untuk sama-sama kita mulakan insyaAllah. Kita mulakan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat sihat, nikmat ketenangan, dan sudah tentu nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dalam keadaan tidaklah untuk kita dapatkan nikmat iman ini sebagaimana bersusah payahnya Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sepatutnya dan selayaknya kita lebih-lebih bersyukur dan tunjukkan kesyukuran itu dengan kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ni saya bercadang untuk kita kongsi sedikitlah tadabbur daripada ayat ke-40 surah At-Taubah yang sudah tentu berkait rapat dengan peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan sebutkan sedikit, kongsikan sedikit beberapa kronologi penting yang berlaku dalam peristiwa tersebut untuk kita refresh bersama-sama. Cuma bersempena dengan Ma'al Hijrah, dah sampai 1443 Hijrah pun, saya teringat akan satu tulisan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau ada mengarang satu kitab yang diberi tajuk Jaddid Hayatak. Mungkin kita dah biasa dah kerana buku ni pun termasuk di antara bestseller. Bermaksud dia diterjemahkan dalam banyak bahasa dan saya rasa terima kasih Akhi Hafizuddin clear. Saya rasa tak silap saya dalam bahasa Melayu pun ada terjemahannya, mungkin banyak dalam bahasa Indonesia. Jaddid Hayatak boleh diterjemahkan sebagai segarkan hidupmu
perbaharui hidupmu dan macam-macam lagi lah. Yang paling penting poinnya adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali mahu mengajak untuk sama-sama umat Islam merasakan motivasi dalam diri sepanjang masa. Dan kenapa Syekh Muhammad Al-Ghazali tulis buku ini? Ini paling penting lah dalam kita nak membaca apa-apa juga tulisan. Poin yang paling utama yang kita perlu faham dan tahu adalah kenapa penulis tulis buku itu. Dan benda ini biasanya dikongsikan pada mukadimah, pada sinopsis, dan boleh jadi kata pengantar daripada penulis sendiri, untuk sama-sama kita boleh menyelami dengan lebih baik akan isi kandungannya. Sebenarnya menurut beliau dalam intro dia sebutkan bahawa mengapa terdetik untuk menulis buku ini kerana terkesan dengan tulisan barat, yang bertajuk How to Stop Worrying and Start Living, yang ditulis oleh Dale Carnegie. Buku tersebut beliau baca, dan beliau baca pun karya Dale Carnegie ini memang sangat-sangat masyhur. Buku dia How to Win People and Influence, How to Influence People and Friend, lebih kurang macam itulah tajuk dia, panjang lagi. Itu memang sangat-sangat terkenal. Dan buku dia yang lain, How to Stop Worrying and Start Living, juga banyak dicetak dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Arab. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali ni dia baca, dan daripada situ dia terdetik untuk tulis satu lagi sisi pandang macam mana nak memberikan motivasi yang baik kepada orang Islam. Yang paling penting, bukan bermaksud tulisan Dale Carnegie ini tulisannya tak baik, tak. Dan saya kira tuan-tuan yang biasa dengar pun, kalau jumpa pun memang disarankan untuk membaca, kerana tulisan ini memang memberikan galakan macam mana kita nak mulakan kehidupan kita. Cuma kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu pandangan beliau dalam kacamata dia tak kenal pun Islam. Kalau dia kenal pun dia tidak tahu secara menyeluruh, tetapi pandangan-pandangan dia adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebenar, sama ada pengalaman dia sendiri ataupun dia kutip pengalaman-pengalaman orang ramai, yang menyebabkan dia menjadi suatu panduan untuk sesiapa yang nak mulakan kehidupan. Dalam diri dia ada perasaan-perasaan yang kita kata mungkin inferior, ketakutan yang bersangatan, tak berani, tak ada semangat dan sebagainya. Maka dia terinspirasi untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat di sana. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, biarlah aku tulis dari sisi pandang kita sebagai orang Islam, yang kita bukan sahaja bertitik tolak daripada pengalaman-pengalaman, tetapi kita sendiri ada asas kita ada panduan kita, Quran dan hadis kita. Maka kita jadikan dia sebagai panduan utama, kemudian barulah kita datangkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman. Sebab tu secara bahasa mudahnya dia kata apa, buku aku ni aku tulis bukan untuk aku menafikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam buku Dale Carnegie, sebaliknya aku cuba olah dalam kacamata Islam yang lebih baik. Jadi silakan baca. Cuma malam ni saya nak kongsikan 2 poin utama daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali sempena dengan kita masuk tahun baru ini. Yang pertama, tajuk yang pertama dia ditulis Jaddid Hayatak, perbaharui hidupmu. Kata beliau, untuk kita perbaharui hidup kita ini, kita tak perlukan untuk tunggu satu masa yang tertentu. Tak perlu nak tunggu ada peristiwa yang penting, seumpama tarikh lahir kita, seumpama tahun baru, seumpama tak kisahlah apa-apa juga peristiwa dalam kehidupan kita, kita nak kena tunggu peristiwa. Macam kita bulan Ogos nak kena tunggu 31 Ogos, nak kena tunggu 16 September, nak kena tunggu tarikh-tarikh yang bagi kita ada something yang besar berlaku. Jadi kita nak matchkan apa yang kita buat tu dengan tarikh tersebut. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, tak perlu pun. Kerana poin yang paling penting untuk kita melakukan perubahan adalah datang daripada dalam diri kita. Jadi dalam diri kita, bila ada terinspirasi apa pun, mulakanlah perubahan itu pada bila-bila masa. Kalau sekarang, sekaranglah. Kalau esok, esoklah. Tak perlu untuk tunggu-tunggu satu masa yang kita pun tak pasti adakah kita akan sempat
pada waktu tersebut adakah kita akan panjang umur untuk kita sampai pada waktu yang kita kata nanti-nanti tersebut, tahun depan ke, bulan depan ke dan sebagainya. Jadi itu juga peringatan yang penting lah. Sebagaimana ada peringatan-peringatan yang banyak daripada Nabi SAW, daripada Al-Quran sendiri, daripada hadis. Nabi ada sebut kan, kalau nak buat sesuatu jangan tangguh pada waktu petang. Fa iza asbahta fala tantazirul masa, fa iza amsaita fala tantazirus sabah. Bila kalian dah berpagi-pagi, tak payahlah tunggu petang. Bila dah waktu petang pula, tak payahlah tunggu pagi esok pula. Itu bahasa kepada nak buat je terus. Bila nak buat, nak tunggu habis Covid. Kalau orang Perak kata, mana maunya Yub. Kan? Ada varian Delta Plus, ada pula varian Lambda kan, apalah. Jadi benda-benda sebegini, dia hanya akan menjadikan kita akhirnya tak boleh nak buat apa-apa. Sebab itu Al-Quran sebutkan disebutkan oleh beberapa ulama, la tayasu fa innal ya'sa laisa min akhlaqil muslimin. Jangan kita ini berputus asa. Berputus asa ni bukan akhlak orang Islam. Jadi bila kita tunggu takut-takut, kita jadi putus asa dan akhirnya kita tak buat apa-apa pun perubahan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadid hayatak. Jadi jangan tunggu masa, jangan tunggulah Covid ini nak habis. Kita semua mahukan Covid ini segera selesai, tetapi jangan menyebabkan kita langsung tak buat apa-apa. Kita tak boleh duduk diam. Ada orang yang memang dia tak ada duit, dia tak berhenti untuk terus cari duit, dan kita yang dah memang ada duit, tak bermaksud kita pun biar je kan, pakai je duit tu habis tanpa kita berbuat sesuatu. Maka buatlah sesuatu pada bila-bila masa, pada sepanjang masa, dan tak perlu tunggu timing yang kita kata timing yang grand, masa yang ada kaitan dengan sesuatu yang besar. Tak perlu, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, buat sahaja. Yang kedua, peringatan daripada beliau adalah aish fi hududi yaumik. Hiduplah pada hari sekadar hari engkau itu. Bermaksud bahasa kitanya, fikir untuk hari ini je. Macam kita kata, biar betul, takkan nak fikir untuk hari ini je. Esok macam mana, lusa macam mana, bulan depan macam mana. Dia macam ni. Bukan salah untuk kita berfikir, merancang untuk masa hadapan, tetapi jangan sampai benda depan mata kita tak jalani kehidupan. Kita terlalu merancang untuk sesuatu pada masa akan datang, tapi benda depan mata kita tak buat. Contohlah, ada kisah-kisah benar seorang ayah yang mengumpul harta untuk kesenangan masa mendatang, sehingga dia tidak ada langsung masa untuk dia bersama dengan anak-anak, untuk dia bermain dengan anak-anak. Itu maksud dia. Benda yang depan mata, buat dulu. Anak depan mata, mainlah. Memang kita hari ni kita rasa kita galat tak dapat kerja depan kerja macam biasa. Tetapi dikhawatiri bila kita dah bekerja esok, rupa-rupanya kita tak ada masa untuk kita bermain dengan anak sebagaimana hari ni kita berada depan mata anak-anak kita. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ini adalah berdasarkan satu saranan daripada Nabi SAW. Kata Nabi daripada satu hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama haizat lahu dunya bihazafiraha. Barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan lapang jiwanya, jiwa tenang, badan sihat, dan padanya ada makan yang cukup untuk pagi sampai malam, maka dia telah mendapatkan dunia dan seluruhnya. Maka ini maksud dia yang dikendaki oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahawa settlekan untuk hari depan mata kita ni. Jangan fikir sangat benda esok hari, benda lusa, benda tulat. Benda yang berlaku depan mata kita sekarang, settlekan dulu, selesaikan dulu. Dan apa benda yang membahagikan kita? 3 perkara. Bangun pagi dalam keadaan rasa lapang, tenang. Itu pun sudah cukup membahagiakan, tak serabut. Yang kedua, badan pun sihat. Bangun pagi tak sakit-sakit badan. Kita rasa Masya Allah, itu lagi menambah ketenangan jiwa kita. Dan yang ketiga, bangun-bangun makan cukup. Makan sarapan dah ada, untuk tengah hari pun tinggal nak masak je.
masak untuk tengah hari, boleh terus masak untuk sampai malam. Oh, ini sudah merasakan kita memiliki seluruh dunia. Maka ini dua peringatan utama daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya kongsikan dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita hayati, dan silakan sesiapa yang belum membacanya boleh cari buku Jaddid Hayatak. Kalau cetakan bahasa Melayu saya tak pasti, tapi cetakan bahasa Indonesia memang ada banyak versi, antaranya Segarkan Hidupmu. Kalau dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan silakan yang suka baca tulisan-tulisan orang putih pun bagus. How to Stop Worrying and Start Living kalangan Dale Carnegie pun bagus untuk kita hayati. Tapi kalau cantik, kita pairkan dua-dua ni, InsyaAllah kita akan dapat memotivasikan ataupun menambah seri dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, kita masuk kepada perkongsian pada malam ini berkaitan tadabbur ayat ke-40 surah At-Taubah melalui ayat auzubillahi minasyaitonirrajim illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ila akhir ayat. Jika kamu tidak menolongnya, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolong, iaitu ketika orang-orang kafir mengusirmu daripada Mekah, sedangkan dia salah seorang daripada dua orang. Ketika kedua-duanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Dan sambunglah selepas itu, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ayat ni dikatakan sebenarnya Allah Ta'ala telah menceritakan tentang perihal peperangan dalam perang Badar, dan ada beberapa siri peperangan dalam surah At-Taubah ni kan, dikaitkan dengan perang Tabuk. Tetapi ayat ini secara khusus menceritakan tentang peristiwa ketika mana Nabi SAW berhijrah. Dan semua kita tahu hijrah ini Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Chapter tentang peristiwa hijrah ini perlu kita tahu, kita semua perlu tahu, dan mungkin kita telah tahu bahawa peristiwa hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Kita semua mungkin dah tahu dah, sekadar peringatan sama-sama, dan bukan nak digaduhkan pun, cuma untuk peringatan. Peristiwa hijrah tak berlaku pada 1 Muharram. Maksud 1 Muharram bukanlah detik hijrah itu berlaku. Peristiwa hijrah ini berlaku bermula daripada bulan Safar sehinggalah kepada bulan Rabiul Awal. Maka itu untuk pengetahuan sajalah. Boleh rujuk dalam banyak kitab sirah, sama ada sirah Rahiqul Makhtum yang paling masyhur, dan juga kitab-kitab sirah yang lain. Khilaf sama ada yang kata mula bulan Safar, ada yang kata mula Rabiul Awal dan sebagainya, itu biasa. Tetapi dalam Rahiqul Makhtum menyebutkan dia berlaku pada bulan Safar, Nabi keluar daripada rumah, dan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Awal, Nabi naik unta daripada bukit Sur ataupun Jabal Thur sampailah ke Madinah. Baik, peristiwa hijrah dalam lipatan sirah Nabi SAW ada dua. Yang pertama, hijrah ke bumi Habsyah berlaku pada tahun 5 kenabian. Bila sebut tahun 5 kenabian, kita semua tahulah peristiwa ini berlaku di bumi Mekah. 5 kenabian dengan 5 hijrah, bermaksud apa yang disebutkan fasa kenabian, dia berlaku di bumi Mekah sampailah kepada tahun ke-13 kenabian. Kemudian barulah berlaku hijrah yang kedua ke bumi Yathrib ataupun ke bumi Madinah pada bulan Safar ataupun Rabiul Awal. Dan disebutkan oleh ulama-ulama bahawa hijrah ini termasuk dalam kaedah untuk mengelakkan daripada berterusan sesuatu sekumpulan seseorang ke ataupun macam yang berlaku di Mekah, umat Islam lah, Nabi dan para sahabat ditekan dengan macam-macam cara, termasuklah diboikot dan dibunuh dan sebagainya. Maka antara kaedah yang diizinkan oleh agama adalah keluarlah daripada tempat tu. Dan kalau kita ingat dalam sirah Nabi Ibrahim alaihissalam bermula dakwahnya di bumi Iraq. Kemudian daripada bumi Iraq Nabi berhijrah ke Palestin,
Kenapa Nabi berhijrah ke Palestin? Kerana ketika itu tentangan yang diberikan kepada Nabi sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat, dan sampai peringkat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, menyebabkan selepas daripada peristiwa tersebut Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah keluar daripada bumi Iraq menuju ke bumi Palestin. Dan kita pun pernah dengar cerita ketika mana Nabi Ibrahim berada di Palestin, Nabi Ibrahim juga pernah sampai di bumi Mesir. Dan selepas daripada duduk di bumi Palestin, barulah datangnya perintah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Makkahul Mukarramah. Maka itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Bermaksud Nabi-Nabi yang lain juga berlaku peristiwa-peristiwa hijrah. Sama juga dengan Nabi Lut. Nabi Lut pun sempat sezaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi masa Nabi Ibrahim nak berhijrah ke Palestin tu, sempat bertemu dengan Nabi Lut. Begitu juga dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun kan. Nabi Musa lepas mana peristiwa diselamatkan oleh Allah dalam peristiwa selepas ditenggelamkan Firaun, lepas daripada itu fed up dengan perangai kaumnya yang tak dengar kata, Nabi Musa pun berhijrah. Baik. Jadi ada beberapa chapter yang mungkin kita boleh lihat sepintas lalu apa yang berlaku ketika mana peristiwa hijrah. Yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Sayyidina Abu Bakar ketika mana peristiwa hijrah tersebut, dia sendiri yang meriwayatkan, kami berjalan tak henti sepanjang malam, dan kami juga teruskan perjalanan pada waktu siang. Bayangkan, penat berjalan, bermaksud kerana khuatir diekori, kerana khuatir jejak mereka akan diketahui, maka berjalan tanpa henti, rehat pun sekejap-sekejap sahaja. Dan laluan yang mereka lalu memang laluan yang tidak diketahui, bukan laluan kebiasaan. Pertama. Yang kedua, salah satu kebiasaan bagi Sayyidina Abu Bakar ketika mana berhijrah dengan Nabi itu, Abu Bakar jalan belakang Nabi. Tetapi memang bukan sepanjang masa lah Abu Bakar berada belakang Nabi. Ada riwayat menyebutkan dia kejap belah kanan, kejap belah kiri, kejap belah depan, kerana dia khawatir orang akan menyerang Nabi dari bahagian-bahagian yang lain. Tetapi dalam banyak keadaan Abu Bakar akan berada di belakang Nabi, menyebabkan kalaulah jumpa orang akan jumpa Nabi dulu dan baru jumpa Abu Bakar. Dan kita pun tahu Abu Bakar waktu tu usia dah jauh beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah jauh beza sangat, tetapi Abu Bakar lebih tua daripada Nabi. Maka bila orang nampak Abu Bakar, orang tanyalah, ini siapa? Maka jawapan Abu Bakar, ini adalah penunjuk jalan. Bahasa kita kata bahasa tauriah, double meaning. Memang kalau orang biasa faham, oh dia penunjuk jalan. Jadi tak pelik lah. Tapi yang dikendaki adalah beliau adalah Rasul. Ini cerita yang kedua. Yang ketiga, cerita yang paling masyhur adalah cerita Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik iaitu dapat berita di Mekah, orang jumpa dua orang yang berjalan di kawasan pantai. Dikatakan Nabi memang lalu selepas mana turun ke Jabal Thur, menghala ke bawah, kemudian Nabi naik balik, lalu ikut tepi laut. Dan ketika itulah ada orang yang nampak, maka sampai berita ini ke bumi Mekah. Maka ketika itu Suraqah ini, dia terlintas dalam hati dia kata confirm dah Nabi ni. Maka dia cepat-cepat ambil busur panah dia, ambil tombak dia, dan dia bergegas pergilah. Tapi Suraqah ni sebenarnya, dan waktu itu antara perangai ataupun budaya pada waktu itu, dia ada satu kepercayaan namanya pesism, iaitu kepercayaan adanya alamat-alamat buruk, petanda-petanda sial. Contoh, kalau nak keluar rumah tu, dia panahkan ke, ataupun dia terbangkan burung ke. Kalau burung tu terbang ke kiri, maka tak baik hari tu. Maka Suraqah masa sejak daripada awal, dia dah terbayang dah benda tak baik ni berlaku ni. Tapi dia kata sebab tawaran besar kan, 100 ekor unta. Kalau kita hari ni tawarkan duit lah. Jadi sebab itu tak pelik lah kalau ada tawaran-tawaran duit ni, memang orang muda akan laju je. Maka dalam cerita yang panjang, ketika itulah
kuda yang ditunggangi oleh Suraqah ini berkali-kali jatuh, dan kita tak cerita detail lah apa yang berlaku. Cuma dalam satu riwayat disebutkan oleh Abu Bakar ketika mana dia tengah jalan tersebut, dia nampak daripada jauh kuda Suraqah bin Malik, dan ketika itu disebutlah kepada Nabi, bahasa kita habislah, jumpa juga dia orang ni jumpa juga dia orang ni kita. Ketika itulah ada riwayat yang menyebutkan Nabi menyebutkan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Maka ini cerita yang berlaku. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bertemu dengan khemah milik Ummu Ma'bad Al-Khuzai. Ini pun cerita yang menarik, bagaimana Nabi minta izin untuk duduk di situ, dan Nabi tanya ada tak apa-apa untuk diminum, untuk dimakan. Kata Ummu Ma'bad tak ada apa-apa. Maka akhirnya Nabi minta izin untuk perah kambing, susu kambing dia. Ummu Ma'bad kata apa? Aku kata dah tak ada susu, kau nak perah juga? Perahlah. Maka ketika itu Nabi berdoa, kemudian akhirnya tiba-tiba susu memancut dengan deras, cukup untuk diorang minum sehingga kenyang. Bahkan Nabi perah lagi untuk ditinggalkan kepada Ummu Ma'bad. Lepas daripada itu barulah suami dia balik, dan bila tanya macam mana kambing kita boleh banyak susu pula ni kan, kata Ummu Ma'bad, tadi datang orang lelaki yang baik sekian. Maka kata suami kepada Ummu Ma'bad ni, kata boleh jadi itulah lelaki yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Cerita cari Nabi ni dah tersebar luas lah. Maka akhirnya selepas daripada itu dikatakan bahawa Ummu Ma'bad ini akhirnya dia masuk Islam. Kemudian yang kelima, bertemu dengan Abu Buraidah. Abu Buraidah berserta dengan kaum-kaumnya. Ketika itulah dikatakan Abu Buraidah ini masuk Islam. Dan yang keenam, peristiwa bertemu dengan Zubair. Zubair yang juga berhijrah, berada dalam rombongan kafilah dagang yang datang daripada arah Syam. Zubair ni orang berniaga kan. Jadi ketika itulah akhirnya diberikan kain putih kepada beliau. Baik. Jadi kita lihat dalam ayat ini, bila Allah Ta'ala sebutkan illa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Secara umum Allah Ta'ala menggambarkan dalam banyak keadaan, dalam beberapa keadaan orang Islam, kita akan merasa situasi sedih, kita akan merasa situasi ketakutan, walaupun menggunakan lafaz la tahzan, jangan bersedih, tetapi sebenarnya Abu Bakar waktu itu bukan sedih tapi takut. Sebab tu Allah Ta'ala disebut dalam ayat yang lain, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah Ta'ala ni mereka tidak merasa takut dan juga mereka tak merasa sedih. Kita kalau berbicara tentang ayat-ayat sebegini, kita perlu berpijak di bumi yang nyata bahawa adakah bermaksud orang-orang yang level maqam tinggi ni mereka langsung tak ada perasaan takut, langsung tak ada perasaan sedih? Bukan begitu. Tetapi bermaksud untuk sampai kepada tahap itu mereka akan melalui macam-macam urusan. Kalau kita kata Abu Bakar ni sahabat, takkanlah sahabat ni bukan wali Allah kan? Tapi takkan wali Allah takut juga? Bukan maksud begitu. Lumrah manusia yang biasa bila berlaku benda-benda yang berat, dia akan rasa takut ataupun dia akan rasa sedih. Ini normal. Kita berhadapan dengan COVID, bila lihat peristiwa-peristiwa yang kita kata kematian, takkanlah kita tak rasa sedih. Kita akan rasa sedih, dan takkan kita tak rasa takut benda itu akan jadi kepada kita. Kita akan rasa takut. Maka yang paling penting adalah peringatan Allah kepada Nabi selepas itu, iaitu la tahzan innallaha ma'ana. Bermaksud benda itu normal, hadapi saja. Sebab itu daripada aspek psikologi, para ulama sebutkan la khaufun, ini adalah perasaan takut ini, ataupun dalam bahasa ini kita kata anxiety lah. Perasaan anxiety. Yahzanun, depress, ataupun sadness. Kebiasaannya benda yang kita sedih ni adalah benda-benda yang lepas, ataupun benda yang kita takut ni adalah benda-benda yang mendatang. Takut. Kenapa Abu Bakar takut?
Abu Bakar bukan takut dia diapa-apakan, bahkan Abu Bakar sangat-sangat tak heran kalau dia dibunuh, kalau dia diapa-apakan, tetapi kerisauan dia adalah kepada Nabi SAW. Maka kita pun boleh latih dan didik diri kita bahawa apa-apa sahaja yang kita nak takut, apa-apa sahaja yang kita nak risaukan, biarlah dia ada kaitan dengan agama kita. Bermaksud kerisauan kita apa-apa pun bukan kerana kepentingan peribadi kita, tapi kerisauan kita lebih kepada urusan agama, urusan Tuhan, ketuhanan yang berkait rapat dengan dakwah dan sebagainya. Mencontohi sikap Sayyidina Abu Bakar yang sayang sangat kepada Nabi kerana risaukan kalau Nabi terkorban, maka risalah agama ini akan terhenti. Dan daripada apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini, apabila seseorang itu merasa sedih, apabila seseorang itu merasa takut, sehingga dia khawatir akan berlaku apa-apa, maka Allah Ta'ala bagi satu jaminan sekiranya kita berjaya hadapi perasaan tersebut. Kata Allah Ta'ala, fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita perasaan tenang. Fa'anzalallahu sakinatahu wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Barulah Allah Ta'ala akan datangkan bantuan. Bermaksud yang pertama, tak boleh menafikan perasaan sedih, tak boleh menafikan perasaan takut. Maksudnya tak boleh buang. Ini adalah fitrah kita, kena hadapi dan kita perlu hadapi. Tetapi Allah Ta'ala bagi panduan, bila berlaku dalam diri kita, maka jangan sampai perasaan tersebut menguasai sehingga kita tak boleh berbuat apa-apa. Maka peringatan daripada Allah Ta'ala, hadap, la tahzan, jangan sedih. Bukan tak boleh sedih, tetapi kesedihan tersebut mesti diatasi dan ketakutan tersebut mesti diatasi. Barulah selepas itu datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan oleh para ulama, fa innal ya'sa laisa min akhlaqil muslimin. Orang yang sedih, orang yang takut, akhirnya mereka down dan mereka tak buat apa-apa, maka bagaimana pertolongan Allah Taala nak datang? Pertolongan Allah Ta'ala nak datang ini boleh jadi dalam macam-macam bentuk. Ketika dalam peristiwa ini, ada yang menyebutkan bahawa peristiwa ini melalui riwayat Sayyidina Anas, bahawa katanya ketika dalam gua tersebut, di gua Thur, ketika mana mereka menyorok dalam gua Thur, ketika itulah Abu Bakar dan Nabi nampak kaki tentera Quraisy, musyrikin Mekah ini lalu, dan kata Abu Bakar, kalau dia orang tunduk je, nescaya akan nampak kaki kita. Maka ketika itulah Nabi sebut la tahzan innallaha ma'ana. Bermaksud tak boleh ke takut? Bukan. Kata dia, tetapi peranan orang sahabat yang baik adalah menenangkan kawan dia. Kata Nabi, tenang, kerana memang kita berdua, dan mereka, kalau takdir mereka tunduk, memang mereka akan nampak kita dan boleh jadi mereka boleh bunuh kita. Tetapi yakinlah, innallaha ma'ana, Allah akan ada. Ini adalah satu peringatan yang penting, bahawa keterikatan kita, orang beriman, ending dia, kalaulah tak ada orang boleh bantu kita, kita dah minta tolong macam-macam, tetapi jangan lupa kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akhirnya Allah Taala akan buka jalan kepada macam-macam ruang, macam-macam peluang yang boleh kita lakukan, dengan syarat kita tidak boleh berputus asa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya kira inilah yang boleh saya sampaikan pada malam ini berkaitan tentang la tahzan, dan mungkin banyak lagi kupasan-kupasan yang boleh kita fahami secara realiti, secara membumi dengan kondisi kita pada hari ini, termasuklah bagaimana yang dinamakan fa'anzalallahu sakinatahu, bagaimana yang dinamakan sebagai Allah Ta'ala mencampakkan perasaan ketenangan. Ketenangan ini boleh jadi kita akan merasa mengantuk, sebagaimana dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Allah Ta'ala tenangkan orang beriman yang tak ready untuk perang dengan cara Allah Ta'ala bagi mereka mengantuk dan mereka tidur, kecuali Nabi SAW. Jadi kita kata, kalaulah takut itu tak boleh, risau itu tak boleh, sedih itu tak boleh, Nabi SAW dalam perang Badar satu-satunya individu yang tak tidur daripada malam sampai ke pagi, sedangkan sahabat-sahabat lain semua tidur. Jadi ini kita kata ada kondisi-kondisi tertentu, boleh jadi kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan sukar tidur, kita akan rasa ketakutan yang bersangatan, tetapi bermaksud hadap. Macam mana nak hadap?
nak tak nak kita, kehidupan kita bersosial, kebergantungan kita dengan Allah Ta'ala tidak menjadikan kita tak boleh nak bergantung dengan makhluk. Kena kongsi kepada orang lain, kena kongsikan kepada orang yang lebih layak, pakar sekretari, ataupun kawan-kawan kita yang mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kita. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita yang datang daripada mereka ataupun real story yang banyak disampaikan di media sosial hari ini, cerita-cerita benar yang berlaku, itu yang dimuatkan oleh Dale Carnegie dalam buku dia, pengalaman-pengalaman secara realiti, yang menjadikan mereka akhirnya boleh menjadi orang yang berjaya dalam kehidupan. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita. Semoga kita doakan tahun baru ini menjadikan kita tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, dan kita akan sentiasa mencari ruang untuk menambah pahala untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Minta maaf di atas kekurangan. Terima kasih kepada yang sudi bersama-sama live dengan saya pada malam ini, untuk kita dapatkan sedikit sebanyak pengajaran daripada ayat ke-40 surah At-Taubah berkaitan dengan peristiwa hijrah ini. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.